Ada, tapi sebelum ni saya Instaforex harapkan signal daripada leader. Leader bagi signal, kita terjun lah. Oh, okey faham. Lepas tu dah loss banyak. Lepas tu lagi satu NK Effect pula dia punya reminder lari. Lepas tu dah lama tak trade. Lepas tu ni baru ni kawan-kawan yang ajar sebab yelah biasalah sebelum ni apa masalah kerja dia bagi basic dia daripada PKP tu. Betul tu. Sampai sekarang. Okey, tak apa. So maksudnya baru belajar teknik tu daripada video YouTube saya tu Yang teknik cikgu bagi tu daripada video YouTube lah. Yang sebelum ni kawan saya ajar teknik dia engulfing dia tak solid. Yang cikgu ajar solid. Oh, okey faham. Okey lah tu, at least macam tahulah pakai step semua kan. So banyak memang hari-hari free tengok lah video kat YouTube tu. Dekat dalam grup Mak Legend pun ada kan. Ni saya tengok kat situ. Betul tu, ada. Saya ada bagi juga dalam tu video. Dekat dulu kalau macam free tengok kat situ lah. Sebab cuma ada nak tanya sikit lah cikgu. Kalau macam contohlah 2-3 dalam minggu ni mungkin market pun tak berapa cantik. Lepas tu bila kita dah entry, lepas tu dalam masa yang sama bila kita dah entry tu, dia graf dia jalan, tiba-tiba dalam satu masa tu dia retrace balik, dia buat, contohnya saya sell lah, dia buat engulfing buy pula dekat dalam zone yang kita entry tu. Macam mana cikgu? Lepas tu market tu terbang ke atas. Sekejap. Ada pair apa contoh? Alamak, tu saya tak ada screenshot lah. Cuma saya ingat soalan-soalan saya nak tanya je. Okey, tak apa. Macam tu ada sekejap saya tengok tu. Contoh macam mana? Mula nak sell. Mula kita dah tunggulah. Dia tengah buat high low tu. Masa kita dah entry, kita dah tunggu confirmation solid sell. Masa dia dah terjun. Bila dia dah terjun, kan dekat bawah tu kan ada retracement, ada retrace balik, naik masuk dekat zone kita entry, dia nak ambil order. Lepas tu dia buat solid buy pula. Dia terus terbang ke atas. Oh, okey faham. Maksudnya dua kali saya terkena. tu macam contoh entry sell kat sini kan. Sini ada ataupun sini ada HNS ataupun solid engulf kan. Solid engulf, ya betul. Contohlah. Lepas tu bila kita dah sell, kita dia turun. Tak cari dekat mana TP kita. Maksudnya TP kita tu dekat support momentum lah yang berhampiran. Take profit pertama, saya hold. Saya ingatkan dia boleh pergi jauh. Kawasan yang bila dia reject kat first support momentum dia, bahkan dia buat structure baru dari dia fly balik masuk dalam zone. Mungkin zone yang tuan entry ni adalah zone yang tak ada dekat resistance daily. Kalau tak silap saya ambil daripada H4. Lepas tu ikut cikgu cakap saya kecilkan zone saya pakai time frame H1. Saya entry dekat H1. Sebab kalau H4 lepas tu bila dia kalau H4 daily contoh daily kita buka pair apa-apa GJ ke boleh. Boleh kalau daily GJ ni besar sangat ni. Sekejap kita H4 dulu. Yang ni kita tengok sini kan. Contohlah baru-baru ni saya tengok price dekat kawasan sini lagi. Lepas tu saya ambil kat sini lah kita punya daily. Sebab sini ada momentum support, betul tak? Yang dia turun sikit naik banyak kan? Betul. So kita akan market tu contoh Kita tak start lagi kelas tapi ni bagi contoh tu. So kita akan market sini, market zone. Kira satu zone lower shadow dia sini, betul tak? Betul memang. Sini adalah lowest dan kita akan market satu zone. So sepanjang price dia turun daripada sini, yang dia punya, kat sini ada 2 batang candle kan. So 2 batang ni kita check dekat H4 dulu. Dia ada buat engulfing ke apa ke. Engulfing sell kan. Kat sini. Kat sini kan ada engulfing sell kan. Betul. Contohlah kalau tuan sell kat sini, memang tuan profit.
Tapi dia fly, dia break kat sini, dia suruh fly balik. Macam sebab kat sini sebenarnya dia hitam tu Betul lah. dia memang pergi jauh, tapi dia akan buat rejection dekat kawasan yang macam ada support momentum juga, sama ada daily ke ataupun H4 yang lain ataupun H1. Tapi lagi kuat, lagi daily ni ada support momentum, lagi kuat lah dia punya rejection. Kita cari yang mana. Betul lah. Tu macam gitu, dia masuk sebab kita ni time frame daily, kita masuk H1, so yang dia floating besar tu terbang ke atas, saya terus cut loss. Oh, okey. Yang ni contoh kita Okay, ni kan momentum kan, dia naik sikit turun banyak kan. Betul, naik sikit terus banyak. Kita tengok sini first touch dia dekat mana. First touch dia dekat, dia dah satu dah first. Sini adalah first touch. Contoh kalau dah sell memang dapat profit lah. And then kalau masuk balik zone, second touch, saya just student saya second touch medium risk. Maksudnya 50-50 lah. Boleh tembus, boleh reject. Betul. Tapi second touch dia sampai sini rejection dia. Dia turun kan. Masuk third touch dia dah bagi hint dah dia nak break. So kadang-kadang dia break terus, kadang-kadang dia bagi hint dulu nak break ni. Tu bila dia pull back je kita dah tahu dah, kita boleh cari buy. Sekarang ni ada solid buy. Buy punya engulfing. Betul. Kalau macam engulfing solid ni cikgu, kalau tengah-tengah ni dia ada 2 candle merah ni pun boleh Boleh, tak masalah. Yang penting dia minimum 3 candlestick minimum. Jangan 2 CS. Kalau 2 CS dia jadi engulfing biasa. Kiranya tengah-tengah ni walaupun kalau 3 candle buy, candle sell pun tak apa. Tak apa. Yang penting dia makan diri dia. Walaupun Yang cikgu bulat tengah. dia punya ni dekat paling hujung pun tak apa. Okay, so macam sekarang ni, walaupun sini ada engulfing sell, dia masih lagi dia akan bermain kat kawasan, dia tak nak tembus dekat daily sebab daily strong. Dia masih lagi pergi atas. Contohlah kat sini engulfing solid buy, betul tak? Betul. Patutnya kita boleh buy lah kat sini kan. Tapi dia terus break. Sebab kita tak fokus kat sini. Sini ada lagi yang low risk. Maksudnya sini ada satu lagi setup. Dia masih fresh lah kira ya. Sebab dia turun, dia tak ambil order, masih fresh. So high risk lah. Okey, faham. Jadi kita tengok dulu. Kita ajar dulu. So kalau tengok video tu maksudnya dah faham lah benda ni semua kan. Video tu memang ulang-ulang sebab kita memang nak cepat tangkap kan benda ni. Sebab sebelum ni kita belajar, kita pun ikut daripada orang punya signal. Orang kata buy, kita tak ada tanda-tanda. Orang kata buy, kita buy. Kalau kita lambat setengah jam lah lambat kita buy. Betul lah tu. Tak apa. Saya pernah juga dulu macam tu. Sama je kita ni. Tak ada beza. Jadi sekarang kita belajar dah ada ilmu sikit. Okey lah, layan lah kan. Betul. Tu kalau break pun kita say, kenapa boleh break? Sebab ni. Tu cakap, ni tak apa, nanti master kelas nak tanya kenapa dia boleh break. Sebab dia tak strong. Tak apa. Okay, jadi kita check dulu. Okay, so dalam ni saya akan ajar daripada intro sampai lah dekat HNS. Yang ni saya belum siapkan lagi lah bawah ni. Okay. So introduction of candlestick. Okay, dalam chat ada 2 jenis candlestick sahaja. Ni basic punya. So ada bullish, satu lagi bearish. Kenapa nama bullish? Kenapa nama bearish? So bullish ni datangnya daripada nama kerbau lah. So kerbau ni kerja dia nak tanduk orang mesti daripada bawah ke atas. Tu tak tanduk dia tu kan. Bau tahu bullish kerbau. Itulah kan. Sebab itulah nama bullish candlestick. Maksudnya faham. So kalau bearish ni dia datangnya daripada beruang, bear lah. So bear ni dia cakar orang, dia akan cakar daripada atas ke bawah guna kuku kan. Itulah dia menurun. Itulah maksud dia. So dia punya behavior dia setiap hari akan buat benda sama. Kalau bullish, dia mesti akan open dia daripada bawah. Maksudnya open starting candle dia open daripada bawah, baru dia naik, dia close ke atas. Ni harga body lah, yang body ni. Maksudnya harga dalam body ni adalah harga sebenar. Kalau harga yang low ataupun high, ni adalah harga dia pernah pergi. Tapi dia tak nak close kat situ lah. Dia bagi pergi sini je, dia tak nak close. Kira singgah je lah. Okay, sama macam bearish, tapi bearish dia open daripada atas. So daripada open daripada atas dia akan close dekat bawah sebab dia nak menurun lah. Ni close body ni. So sama macam high dengan low shadow ni, dia adalah harga yang pernah dia pergi. Maksudnya high ni adalah harga yang paling mahal dan low ni harga yang macam paling murah lah untuk dijual. Paling murah.
Ini saya rakam, nanti saya bagi video ni kat tuan. Boleh. Okey. Okey, so Kalau kita panggil nama cikgu tak payah tuan-tuan, malu je. tak apa, saya sama semua saya panggil macam tu. Okey, so kita masuk advance SNR, momentum. Okey, tapi sebelum masuk momentum ni, saya akan ajar lah apa yang masuk SNR yang biasa yang orang pakai supaya kita tahu dulu apa beza biasa dengan yang momentum. Okey. Okey, SNR ni dia merupakan satu teknik yang kita pakai untuk tanda kawasan high dengan low. Maksud high dengan low ni, kalau kita buka dalam chart ataupun contengan dia, contohnya bila kita tengok SNR dalam bentuk line chart, macam ni uptrend kan. So, kawasan high dengan low sini adalah kawasan low, sini adalah kawasan high. So dia berterusan, sama je high, ni low. So dia akan sama, dia akan berterusan. So kita mesti akan buy dekat kawasan low. Sini adalah buy kita lah. So kita tak buy dekat high, kita buy dekat low. Dan kita akan sell at high. Ni saya selalu tekankan lah. Sebab kadang-kadang kita terbalik, kita buy dekat high, sell dekat low. Tu sangat silap lah. Okey, faham. Kita kena cari, make sure dia buat benda ni. Macam dia buat resistance lah. Dia bumbung. Dia ni adalah support. Support. So ini adalah support, sini adalah bumbung, resistance. Atas ni resistance, sini adalah support. Ni yang basic punya lah. Okay. Okey, lepas tu dia sangat sesuai untuk kita cari reversal entry. Maksud dia, kalau price dia terlalu naik jauh, kita mesti akan cari rejection dia untuk sell, betul tak? Betul. So, nak cari sell tu kita akan pakai SNR. Tapi kalau biasa orang yang tak tahu momentum, dia akan pakai SNR biasalah. Kalau macam saya, macam kita sekarang, kita akan pakai SNR momentum guna untuk reversal. Okey. Okey. So kita akan, macam saya cakap ni, buy mesti kat low, sell at high. Okay. Antara candlestick pattern yang biasa kita pakai dalam chart, ni antara nama-nama yang famous lah, hammer, inverted hammer, engulfing candle dengan pin bar. Biasa antara 4 candle ni yang biasa kita dengar, engulfing candle lah, yang biasa famous. Betul. Yang lain ni kita tak pakai. Kalau pandai pakai boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya pakai ni je dah okey dah buat profit dah. Okey. So kita fokus yang dah boleh buat. Okey. So saya dengar kan? Dengar jelas. Okey. Kat situ apa? Karaoke ke apa? Office tu? Dia orang ada buka radio. Kuat sangat je kau. Tak apa. Radionya kat dalam pejabat tu. Dengar jelas. Tak apa. Kalau dengar tak apa. Okey. Dengar. So dalam market dia ada buat 3 je trending. Maksudnya kalau satu buat uptrend, dia menaik lah. Okey, kedua adalah downtrend, menurun. Ketiga adalah sideways. So dalam ketiga-tiga trend ni kita kena tahu apa beza dia bentuk. So kalau uptrend dia akan menuju ke atas. Macam trending dia macam ni lah, daripada turun bawah, naik, turun, naik, turun. Ni adalah uptrend lah. So dia akan buat low, high, low. Dia ni high, low, high lah. Tapi kalau nak senang pakai yang macam pakai yang ni je. Pakai support 1, ni resistance 1. Sini support 2. Ni paling simple lah. Kalau kadang-kadang orang confuse benda ni, high low ni. Kalau dia saya ingatkan, cikgu, saya ingatkan yang high low tu dia kena lagi bawah daripada low. Dia high kepada yang low sini. Maksudnya dia lagi tinggi daripada high low ni lah. Okey, faham. Kalau high ni lagi tinggi daripada high ni. High ni tinggi sikit daripada low ni. Kalau sini high ni tinggi sikit daripada low sini. Maksud ni HL1, ni adalah HL2. Tu paling senang lah. Nak label. Okey. So kalau paling senang ni lah S1, S2, R3, R2 kat sini. So ni R3, S3. Tu paling senang lah. Okey, kalau downtrend dia akan trending dia menurun. So daripada atas dia turun ke bawah. Ni yang trending punya basic.
So kita akan marking daripada atas lah. Kalau nak senang marking daripada resistance, support, resistance, support, resistance. Ni sangat yang basic je. So kita biar je bila price turun ke bawah, kita akan cari reversal lah. Maksudnya bila dia nak tukar trend macam ni, barulah kita nak cari buy dekat awal pertukaran trend. Sebab kita nak, walaupun kita nak sell, macam walaupun trend dia tu memang sell, dia dah pergi jauh dah, 1100 pip, 200 pip. Tapi kita nak cari sell lagi. So macam high risk lah. Better kita starting, kita entry dekat pertukaran trend masa dia awal-awal tukar. Okey, faham. So boleh juga dia pergi jauh sikit daripada kita dah menyambung trend tu. Okey, lepas tu sideway dia bermain dekat kawasan yang sama. Maksudnya dia main dalam kawasan resistor dengan support. Kalau kriteria sideway dia paling sikit 2 resistor, 2 support. Ni sideway punya kriteria lah. Kalau lebih tak ada masalah. Tapi kalau 1 resistor, 1 support, ni bukan sideway. Kita nak ni lah paling minimum. Okey, faham. Okey. Okay, so kita masuk dalam contoh lah SNR dalam, ni Google je ni, bukan saya punya. Tapi saya nak bagi tahulah yang basic punya SNR. Okay, kalau macam resistance, yang ni tuan kena ingat resistance, kita kena ingat huruf resistance ni wajib A. So kalau support V. huruf V. So maksudnya kita akan buy dekat V lah yang bawah ni, low, buy at Betul. sini support ataupun kita buy lah sini B dekat low. Kita sell at high, sell. So ini adalah support resistance yang biasa, normal. So kita akan cari dalam ni semua kawasan huruf A, itulah resistance. Tak kisahlah dekat mana, sini A, sini resistance. Mana huruf V bucu, semua support. Itu je yang basic. Okay. So bila masuk dalam candlestick, dia akan jadi macam ni. Setengah trader dia akan marking SNR guna candlestick, tak marking guna line chart. Okey. So macam tak recommended lah kalau marking guna candlestick sebab kita tak nampak huruf V dia macam tak berapa clear. Mungkin kalau orang yang terbiasa tu nampak lah, tapi kalau macam baru-baru belajar takkan nampak lah A dengan V tu. Okey. So kita recommend buka line chart baru kita marking guna candlestick untuk marking zone. Candlestick ni nak marking zone lah sebab shadow dia kan. Okay, yang ni clear tuan? Clear. Macam line chart tu dia tak ambil sampai shadow je Line chart dia ambil body je. Okay, ni kan bentuk line chart kan. Betul. So kita marking sini. Ni adalah harga dia close kat sini sebenarnya. Tapi bila kita buka candlestick dia akan jadi macam ni. Okay, ni body kan, dia close kan. Tiba-tiba ada shadow panjang atas. So shadow ni lah kita akan marking sekali. Sebab tu di atas sikit Zon. Jadi dia. Dia ambil sekali lah. Itu dia kena ambil sekali lah. Betul. So mula-mula kita akan marking yang ni sebab kita nak exactly dekat mana dia punya close harga. Tapi lepas dah marking macam ni baru kita marking shadow untuk jadikan dia satu zone. Okay. So kita masuk dekat kawasan, kita masuk yang teknik simple breakout. Okay, contoh bila price dia buat sideway macam ni, sideway dia main atas bawah, maksudnya dia main dekat kawasan resistance dan juga support. Okay, bila dia buat breakout, maksudnya breakout ni dia pecah kawasan resistance ni, automatik yang pecah ni dia akan cari bumbung yang baru, maksudnya resistance barulah. So dia akan buat satu bumbung dan dia akan buat rejection juga. Tak nak dia akan buat rejection untuk cari lantai yang baru, support barulah. So sini jadi support. Kalau biasa basic yang orang ajar dia akan jadi RBS. Maksudnya resistance become support. Ini yang basicnya. RBS. Resistance ni daripada bumbung dia tiba jadi lantai. Ni lantai tadi kan. RBS. So dia akan bermain dekat kawasan yang sama selagi dia tak buat breakout yang baru. Kalau dia break bawah, automatik yang bawah ni dia akan cari lantai yang baru. Maksudnya kita akan buat balik sini. Sini adalah support. Dan dia akan bounce balik ni atas, pull back. Jadi kat sini resistance balik. Jadi bumbung lah.
So daripada support sini Betul. dia dibumbung balik. SBR, support become SBR. resistant. Dia akan berulang lah benda sama macam tu. Yang ni clear Clear tu. Okey, jap. Okey, kita masuk dalam momentum direction. SNR momentum lah. Okey, SNR momentum ni kita pakai untuk tahu direction dia. Yang paling yalah utama. Dan kita boleh juga pakai untuk kita entry. Maksudnya entry kita mesti wajib first touch. Okey. First touch. Sebab apa biasa saya suruh student saya entry first touch? Sebab harga momentum ni, saya sebut harga momentum, maksudnya dia adalah harga yang mempunyai harga yang berat lah. So, dia akan bagi momentum rejection juga kalau kita entry first touch. Contoh kalau sekarang ni bila price dia naik tinggi ataupun dia junam jauh, kan dekat kawasan ni ada support momentum kan. Betul. Sekali dia pergi first touch, dia akan buat rejection, dia akan naik juga. Tak nak mesti akan naik first touch tu. Tu kebiasaan je lah. Make sure time yang kita makin support kita makin ni dekat time frame besar lah. Lagi tu solid. Okey, faham. Tapi tak bermakna first rejection dia buat kita boleh hold lama. Sebab berkemungkinan dia akan masuk balik sini untuk buat structure baru. Sebab tu saya cakap first touch dia ambil. First touch entry agak-agak dah cukup profit tu close je. Nanti kita tunggu dia punya structure, sama ada buat yang grafik solid ataupun pattern HNS ke apa ke kat situ. Baru kita boleh confirm untuk kita teruskan buy. Contohlah. Okay, clear tak yang tu? Clear tu. Okay. Okay, so sekarang ni kita ajar apa maksud, macam mana nak tahu bentuk dia. Okay. So kalau untuk resistance momentum, kita sebut RM, resistance momentum. So kalau RM ni, dia punya behavior dia wajib buat macam ni. Sikit dia naik sikit, turun dia banyak. Turun banyak. Naik sikit, turun banyak. Yang ni lah kita kena utamakan. Maksudnya kita kena tengok belah kanan. Sebab tu nama momentum ni saya letak kat belah kanan. So belah kanan dia momentum dia bagi banyak kan. Belah kiri dia satu je sikit je. Dia punya ratio dia. Kena ingat tu je. So kita akan makin kalau resistance kita makin dekat high. Maksudnya high dekat kawasan atas lah kita makin. Sini tempat kita sell. Sini adalah tempat kita sell. Ini adalah RM. So bila masuk dalam chart dia akan jadi macam ni. Dia macam bersepah sikit lah dalam chart kan. So masuk dalam chart kita akan tengok. Ini dia naik sikit, turun banyak. Sini adalah resistance momentum. Kalau sini dia naik sikit, turun sikit. Sini bukan momentum, tapi dia adalah resistance biasa. Sama macam ni, dia naik sikit, turun sikit. Sini adalah resistance biasa, bukan momentum. Dia kiri kanan sama, balance. Okey. So kita tak digalakkan untuk marking entry kat kawasan ni. Sebab potensi dia nak break tu sangat tinggi lah, walaupun first touch sekalipun. Okey, faham. Lepas kat sini dia naik sikit, turun banyak. Sini adalah resistance momentum. Resistance momentum. Betul tu. So sini dia naik sikit, turun sikit. Sini adalah resistance biasa je, tak ada biasa. momentum. Kalau sini naik sikit, turun banyak, sinilah kita punya resistance momentum. So setiap resistance momentum dia akan buat rejection untuk full touch. Okay, ni clear faham kan? Clear tu. Faham. Okay, so kita pergi kat support. Support sama je, cuma beza dia. Kalau support biasa tadi huruf V. V yang biasalah, kiri kanan dia. Tapi bila masuk momentum dia akan jadi dia turun sikit, naik banyak. V dia tak stable. Dia akan jadi ratio dia besar lah. Sini macam 3, 4 ke. Kita akan makin bawah ni SM, support momentum. So sini dia turun sikit, naik banyak. Sini adalah support momentum. So, bila masuk dalam chart dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Contoh ni. Sini ratio sama, kiri kanan. Sini support biasa. Dia tak ada momentum. Okey. So sini turun sikit, naik banyak. Sini adalah support momentum, SM. Bila sini pula turun sikit, naik banyak. Sini adalah support momentum. Kalau sini turun sikit, naik sikit. Sini adalah support biasa je lah. Dia bukan momentum.
So kalau sini turun sikit, naik banyak. Sini ratio dia banyak kan. So sini adalah support momentum. Support momentum. Okey. Okay. Kena ingat je ni Boleh. Dia nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau yang SM ni support momentum ni, kalau bawah dia tak macam bentuk V, kadang kita ada tengok dekat line chart dia macam bentuk U sikit. Kalau you boleh je, tak ada masalah. Kalau tak ada masalah. Tapi Ingat kan make kalau sure macam U tu kita contoh dekat time frame U tu macam tak jelas kan. Kita tak nak ambil tak apa, tapi kita filter kat time frame lain, tengok ada tak benda support momentum yang sama. Okay. Biasanya kalau macam tu time frame besar, kadang U bila kita buka H1 dia jadi V. Ada, dia biasa dia buat macam tu. Tapi jadi kita tengok contoh kalau ada kan. Biasa banyak je contoh yang tu. V tu kan. Kita tengok contoh tu. Okay, so kita buka. Okay, first kali biasa nanti ajar untuk starting guna SNM momentum ni, buka line chart dekat daily dulu. Tu paling utama lah. Okay, lepas buka daily. Lepas buka daily kita sebab kita nak direction yang besar. Bukannya kalau H4 boleh tak ada masalah, tapi jangan kita terlalu berharap yang rejection H4 tu terlalu jauh. Dia akan buat rejection kejap je lah, tak lama pun. Contoh kita, ni daily dan kita akan tengok dekat mana current price dia. Dan current price ni dekat sini, nampak tak sikit hijau nampak. Situ adalah harga semasa dia. So kita buka candlestick line chart ni. Sini adalah harga semasa dia bergerak kat situ. So kita kena cari dekat mana dia punya support momentum daily ataupun resistance momentum daily lah. Yang berdekatan. Kalau yang paling dekat lah. So sekarang ni kat paling terdekat sini dah kan, dia turun sikit naik banyak. Betul, turun sikit naik banyak, betul. So kita boleh maki sini, tapi sini sebabkan dia dah kena dah hari tu, so tak apa, kita boleh lah ignore. First touch dia dah ambil kan. Kita nak yang fresh. Macam direction barulah. So sini dia turun sikit naik banyak, betul tak? Dia on the way nak buat baru kan, macam ni kan. So kita boleh standby kat sini satu. So sini dia momentum ke? Ni momentum biasa dia sebab lebih kurang sama. Besar dia balance kan, kiri kanan sama. So kat sini pun dia cacat-cacat, dia terputus kat sini kan. So kalau dia straight macam ni, sini turun straight, boleh lah consider. Tapi dia tak sini, dia cacat sikit, so tak boleh, kita tak nak. So kita dah ada, kita ada support sahaja. So paling terdekat kat atas jauh. Yelah, sebab dia daily kan. Daily tu jauh. So kita kalau tarik pun pergi jauh lagi tu 400. Tapi kita makin je dulu daily. Sebab kadang-kadang dia boleh buat baru kat kawasan tengah ni. Kita buka candlestick marking zone. So lowest dia sini, betul tak? Betul. Dua kita marking sini tadi. So kita boleh tarik dari sini sampailah satu zone. So marking atas bawah. So kita nak marking yang bawah ni, kita ikut candle yang sebelah dia punya size lah. Kita ni tadi kita buka line chart dah sini kan, betul tak? Betul. Betul. So kita fokus dekat candlestick yang sini saja. Situ je. Dan kalau sini jadi besar lah zone ni, dah jadi zone lain dah. Kita nak momentum sini. Okey, faham. So lepas dah marking kat sini, kiranya ini first touch lah, tak ada lagi kan, masih fresh. Fresh so kita pergi H4 sebab yang paling terdekat kat atas ni daily. So kita dah ada dua zone, dah cukup lah kira price dia akan main kat kawasan tengah-tengah ni pula. Lagi dia tak pergi sini, mungkin dia akan main lagi dalam ni. Kalau dia break bawah ni, break body, barulah tak valid atas ni, mungkin dia akan kejar kat bawah pula. Itulah direction. Pasal kita tengok contoh kat H4. Sekarang dah buka daily, settle atas bawah, resistance dengan support. So kita pergi H4, kita cari dekat dalam H4 punya, dalam daily punya zone, ada tak H4 punya momentum. So kita buka balik line chart, kita check balik. So H4 dia ada kat kawasan yang sama dalam zone dia. So kita boleh marking. Tapi kat sini ada juga, betul tak? Turun sikit naik banyak kan? Betul. So kita marking sini dulu, kita try tengok fresh ke tak untuk first touch.
Tukar colour lain, colour apa-apa. Colour sebab kita nak bezakan colour dengan H4 dengan daily kan. Senang sikit. Tukar colour kuning ke. Terang sangat. Okay, so ni kita check sini kan. Dah kena belum? Buka candlestick. Dah kena. First touch dia dah ambil, betul tak? Oh, nampak. Oh, dia dah kena dia ni shadow eh? Dah kena shadow. So kita cuma nak yang Ah. first touch je. Kita tak nak ni. So kita biar. Oh, okey, Kita faham. delete. Kita cari yang atas ni Faham, lah. faham. Sini kan. Okey. So sini bolehlah kita pakai zone ni. So buka candlestick. Baik. Dia masih okey lagi lah. Tak kena first touch. Betul tak? So potensi kalau dia masuk balik dalam zone ni, sini dah first touch rejection dia aku buat. Dia akan bagi shadow dulu lah. Okay, contohlah kita tak nak H4 macam tak best lah H4 kan, ataupun H4 macam besar ke apa zone dia. Kalau kita kecil, kalau bawah ni kita kecilkan sikit, dia akan jadi macam ni. Tadi ada ni satu besar ni zone kan. Kalau H4 dia ada dalam macam ni, betul tak? Oh, dia dah kecil lah. Kalau kita kira pips dalam zone H4 ni, baru dalam 20 pip. Betul tak? Betul. Tapi kalau macam tak nak kecil sangat, boleh je besar pakai daily. Baru berapa pip? 30 pip, 34 pips satu zone ni. Cikgu, kalau kita pakai handphone, nak check pip tu macam mana lah? Saya cari tak jumpa lah. Apa? Boleh check apa? T4. Kalau pakai handphone, macam cikgu tadi kan boleh cari pip dia berapa kan? Okay. Pakai ni, trend line yang macam ni. Kalau ada laptop pakai ni. Kalau pakai phone, kalau phone pakai trend line punya, bukan trend line dia je, saya tengok balik. Betul lah trend line, dia bentuk yang macam simpang ni, silang ni. Cuba tarik, dia kena letak macam tu. Letak trend line ni, lepas tu tarik je, macam ni. Nanti dia akan keluar macam pips, akan keluar nombor dekat atas belah kiri. Okey, faham. So atas belah kiri, kita ambil nilai kat tengah-tengah tu je. Itulah nilai point dia. So point tu bahagi dengan 10 untuk dapatkan pips. Oh, kena bagi 10. So macam ni tadi saya tarik kan. Okay, kalau saya tarik daripada bawah ke atas, apa tak ada point, ada tiga number berbeza kan. Betul. So kita ambil yang 480 itulah pips dia. Oh. Maksudnya kalau bahagi 10 jadi 48 pips. 48 pips. So tarik lagi, macam tu lah cara dia. Okey, faham. Okay, so tadi kita dah pakai H4. So contoh kita tak nak H4, kita pergi H1, kita cari so H1. Kita buka balik cat line chat tadi. H1 ada tak yang flash kat sini? Ni macam bentuk U tadi kan? Betul. Ni U. Kalau macam ni boleh valid lagi tak? Kalau ni nak makin boleh, tak ada masalah. Tapi kalau macam was-was, kita pergi time kecil lah. Kita ignore je yang ni. Okey. Kita nak cari yang okey sikit tak? Macam saya tak ambil yang ni. Saya pun malas ambil yang macam ni. Boleh dia valid, tapi saya tak berapa cantik, dia flat. Betul. So kita get M30 cari. M30 dia nampak macam M30 pun dia macam flat kat sini kan. Tapi boleh lah nampak dia ada U sikit. Dia nampak sikit daripada tadi yang dia obviously lah blackout tu. So M30 dia sama kat line H4 tadi. So tak payah makin dah sebab dia sama kan. Tapi dia ada satu lagi kat bawah ni, betul tak? Dia turun sikit naik banyak. Turun sikit naik banyak. Tapi tengok dah touch belum? Dia masih belum. So bolehlah consider dekat dua price ni. Kira dua price ni adalah lowest price lah. Maksudnya dia punya harga yang boleh lah. Dia ada potensi rejection antara dua-dua ni. Contoh kalau tak puas hati lagi, pergi yang 15 sebab kita nak nampak lagi clear kan. So yang 15 pun dia dalam zone yang sama. Lebih kurang je. Ada banyak momentum dalam kawasan sini. So kita just tunggu je. Bila price masuk first rejection, bolehlah kita makan sikit-sikit first rejection lah. Tapi kalau ni sini zone daily, mungkin dapat lebih lah rejection dia. Cikgu, kalau kita nak tunggu price masuk tu, memang kita kena tunggu candle confirmation dulu baru kita boleh entry. Kalau price masuk macam ni, macam saya cakap, tak payah, kalau first touch tak payah tunggu, tak apa, boleh entry terus first touch. Biasa saya tunggu tu yang banyak terlepas. Allah, tak apa. Tak apa, boleh belajar. So first touch je, bila first touch, sebab tu saya cakap kat student, make sure price tu dia tak ada buat first touch. Kalau first touch tak ada, kita boleh entry terus kat sini. So dia bagi shadow and then cukup makan tutup je, tak payah hold sebab dia akan masuk balik confirm, buat structure baru. Betul. Biasa terkena macam gitu lah. Kadang kita tunggu confirmation tak confirm pun dia dah terbang. Tu. Buat confirmation dia lambat sikit. Confirmation tu maksudnya apa maksud confirmation tu? Maksudnya sebab kita nak hold lama sikit. Itu maksud dia confirmation ni. Kalau tak ada confirmation, dia akan boleh break lagi. Macam tu lah maksudnya.
Okay, contohlah. Okay, kita pakai H4 saja. Tadi daily kan? Kita pakai H4 Betul. saja pula. Okay, H4 sini banyak momentum. Kita zoom out sikit. Okay, kita ambil paling lowest lah. Kalau sini momentum. Okay. So sini yang ni versi H4 saja. Tadi kan kita campur daily kan. Betul. Kita pakai H4 saja. So kita cari daripada lowest ni, sini dia buat momentum buy, betul tak? Betul. Tapi dia macam U, bentuk U. Dia macam U kan. Tapi consider boleh je. Okey. Kalau dia macam tak berapa cantik, dia macam ada stuck kat sini, potong sikit lah, tu tak payah ambil. Itu kalau macam ni, ni macam dia boleh lagi lah, dia macam tak terpotong kan. Tapi kalau macam was-was tak payah ambil. So kita marking guna candlestick untuk marking zone. So lower shadow dia sini, betul tak? Betul. Sini adalah lower shadow dia. Okay, so bila price dia pacak atas, kita tunggu dia buat retracement je. Masuk dalam zone, kita boleh entry kat sini lah, first touch. So first touch tak ada turun confirmation, masuk je terus ni. No, so first touch dia buat rejection. Kalau makan sini dapatlah, kalau full 100 pip boleh pergi. Okey, faham. So first touch ni boleh lah set BE kalau nak hold. So kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia fly terus. Macam ni, di sikit lagi nak masuk zone kan untuk second touch. Betul. Tapi sebenarnya dia buat confirmation kat sini, dia dah buat confirmation buy. Sell solid buy kan. Okay, so kalau kita terlepas yang nak entry, kita buat yang solid buy tu pun okey juga kan? Okey je. Zone baru. Kalau contoh tak sempat ambil entry ni kan, so tak payah ambil. Tentu kita tunggu je biar dia buat solid buy macam ni. So bila buat macam ni, tunggu dia masuk zone je. Kita macam kena sabar sikit lah menunggu. Tapi pergi dah berapa lah, saya bagi dah 111 pip lah fly. So kalau macam ni, okay, sini H4 punya, buka line chart dia. Okay, sini dah fly. Lepas tu sini dia buat lagi momentum, tu tak? Dia turun sikit banyak. Betul. So situ jadi sebagai momentum juga selain daripada solid engulfing, betul tak? Betul. Okay, kita buka candlestick, makin shadow dia. Lower shadow sini kan? Betul. Sini dah lower shadow dia. Dan dia masuk zone first touch, betul tak? Dia reject kan? Betul. So dia dapat makan lagi kat sini. Tapi dia solid lagi sebab dia ada engulfing solid buy. Kat sini lah engulfing solid buy. So confirmation sangat kuat lah. Faham. So sekarang ni kita tengok okay, kita buka line chart. Ada rejection tak? Kat kawasan ni macam ada momentum sikit kan, tapi tak apa-apa jelas. Tak apa-apa. Tak besar. Dia balance kan. So kita pergi H1. Kita nak cari rejection. H1 kat sini ada momentum, betul tak? Betul. So naik sikit turun banyak. Sebab tu dia rejection kat situ. Dia kita marking shadow sekali. Lower area shadow kat sini, betul tak? Kawasan-kawasan sini lah. Tapi dia reject lah, dia bagi shadow je pacak. Cumanya dia reject kat kawasan yang sama, kat kawasan yang body saja. So sekarang mungkin dia akan turun dia dekat kawasan sini pula, betul tak? Ada momentum baru. Sebab apa situ momentum tu first touch ke dah kena? Masih tak ada first touch, betul tak kan? Tak ada dia kan? Masih fresh. Masih fresh. So kalau kita buka balik line chart, bawah lagi ada tak? Sini macam sikit lah, macam nak flat tu adalah sikit, tapi kita boleh consider sebagai TP kita kalau kita anti sell sini. Contoh kalau tak clear, pergi M30, nak bagi nampak cantik sikit kan. M30 sini nampak kan? Nampak. Itulah maksudnya, contoh kalau tuan nampak macam U kan, pergi filter time frame kecil, kita confirmkan balik. Dia nampak bentuk apa, huruf apa. Kalau sini ada kan, dia turun sikit naik banyak kan. Betul. Turun sikit naik banyak. Sini first touch dah kena belum? Masih belum. Boleh jadi TP. Sini boleh jadi TP. Tapi kena ingat ini versi H1 yang kita marking atas ni. Okey, faham. Versi H1 kita tak boleh expect dia terus turun jauh. Boleh jadi dia pecah terus sikit lagi. Macam itulah. So saya cakap sebab setup tadi yang saya bagi semalam EA ni dah memang setup. Satu setup dia solid buy. Solid buy. Lepas tu sekarang di tengah retracement, tengah buat HNS. Dia dah buat HNS kat sini. HNS buy. Sini buat low, buat high, buat low and then buat high.
So sekarang dia dah complete 4 benda, dia tengah buat retracement. Kat sinilah low kawasan sini. So kalau contoh kita nak filter lagi, kita cari momentum untuk kita entry. Kita check dulu. Kita cari line chart yang dekat kawasan sini lah, yang masih clean. Sini kan kawasan clean kan. Betul, fresh. Dia tak ada momentum. Tapi kita check momentum dekat time frame kecil. Contoh kita start daripada H1. Okay, so H1 kat sini lah first momentum dia. Okay, so H1 kat situ. So M30 tadi kat bawah ni lah yang saya marking tadi. Yang antara zone-zone untuk macam kalau nak makan yang shareness punya lah. Yang masih fresh. Di sini masih fresh. So setiap yang fresh ni kadang dia akan pergi. Dia bayar hutang fresh dulu. So itu je lah yang sampai M30 nampak clean sikit. So pergi H4 balik. Kita zoom in. So dapat dia around price yang sama lebih kurang. Tapi kalau saya adjust student nak ambil HNS ni, boleh pakai body je. Body dia kat sini. Body sampai lowest. Lowest dia sampai sini lah, besar sikit lah zone. Tapi kalau tapi tak boleh lah, entry tu kena jaga MM sikit lah. Sebab kita potensi nak hook floating tu memang ada kalau HNS ni. Cikgu, MM tu maksudnya? Money management. Oh, terima kasih. Kira macam lot, size lot berapa semua. Macam tu lah. Oh, kita tak boleh full margin lah. Jangan. Kalau tadi jangan tekan banyak. Tekan sikit je. Tapi biar profit. Okey, faham. Sebab tekan berbanyak tu, walaupun setup jadi, kita boleh MC dulu sebelum setup tu pergi. Banyak. Sebelum ni terkena macam gitu. Allah tamak sebab kita deposit kecil. Sama lah dulu saya macam tu. Cepat je MC. Sebab MM lah nak cepat kaya kan. Lepas tu kita dah tahu dah ni sell lah tekan sekali dipacak shadow ni tengok ni shadow kat H1 tadi kita marking kan marking H1 dekat sini tadi kan. Betul. So kita marking shadow dia highest sini, betul tak? Tapi siapa yang MM tak jaga, dia akan gelabah sikit lah sebab price nampak macam nak break kat atas. Kat sini okay, dia nampak macam nak break. Masa tu mungkin price dia tengah naik, body dia macam ni kan. Tapi dia tak close lagi. Lepas tu saya cakap student, kalau nak SL tu, nak pilih macam mana? Nak SL ataupun nak tunggu price reject macam ni. Ni kalau price reject je ni dah kena SL ni dah kalau dia tak SL. So saya ajar mana yang paling safe lah. Kita nak trade, kalau boleh tak payah rugi lah kan. Lepas letak SL tu, dah sah-sah kita akan rugi kalau kena. Betul. Tapi biasa kalau kena SL dia terjun. Kalau kita yakin setup, tak payah letak SL, kita akan standby untuk cut loss kalau dia break. Bukannya kita open, maksudnya kita ada risiko jugalah, maksudnya risiko dengan guna cut loss. Okey, faham. So kalau tak nanti kita akan dapat fake out macam ni lah, shadow je dia kasih. So dah terkena nanti kita stress. Alamak, tadi dia sell niat buy. Terus uninstall MT4. Aduh, sial. Betul tu. Macam tu lah, kita kena, macam saya cakap, kena bijak sikit lah benda setup macam ni, dia banyak tricky sikit. Kadang-kadang macam ni, walaupun shadow sharp sekalipun, ada je dia price dia bagi shadow sampai bawah sekali. Dia terlebih. Aduh, macam gold semalam lah tu. Gold, apa-apa yang ganas. So dia bagi shadow macam ni, dia macam, dia buat orang gelabah pun. Ada jadi sell pasal orang pun gelabah, orang sell banyak kat sini sebab dia nampak macam nak break. Isi malam. Margin tak cukup. Ya ke? Berapa tak apa. Alah, tu $14 je dia punya ni account. Lepas tu buka 0.1, buka 3 sen. Lepas tu dia bagi sebatang macam gitu. Buka-buka terus senyap. MC. Tak apa, tak ada rezeki. Nanti ada tu rezeki. Tak apa. Tak apa. Sebab kita tak tahu, ni dah belajar sikit-sikit daripada kesilapan. So, okey, faham. Tak apa. Semua orang masa MC. Tak ada yang tak masa. Kalau tak masa tu tu pelik. Itu bohong lah. Betul tu. Kalau saya trade, biasa saya trade ekor kecil. So macam ekor kecil tu, dia 50-50 lah kadang MC, kadang tak MC. Sebab saya MM saya tak jaga. Sebab kita sebab ekor kecil. Sebab ekor kecil saya memang suka balon sikit. Yalah, kita pun tak ralat sangat kalau hilang. So baru-baru ni saya itu Ahad tu saya deposit
trade Bitcoin tu kan. Dah grow lah hari Senin 200 lebih USD daripada $20 tu. Ush. Lepas tu hari Senin tu juga MC yang gol jadi Oh. Junam sebatang tu. Ingat. Oh. Dan tu hari Oh, Senin tu. Saya oh, busy hari Senin tu. Saya keluar satu hari. Hmm. So bila malam tu saya balik, handphone bateri habis, buka-buka, dah clear dah account. Dah, Tu dah clear dah. floating masa tu dah kalau ikutkan dah 200 lebih USD lah saya dah grow daripada 20 USD sehari lah kira kan. Macam aduh sayang tu. Baru nak buat feedback baru kan. So saya macam okay tak apalah. Biar je lah kan. 20 USD je loss kan. Kalau minggu lepas jadilah. Minggu lepas tak ada fail setup. So yang Sebab tu minggu lepas pun yang signal yang cikgu bagi saya masuk tak banyak sebab masa tu kita pun nak kumpul modal. Betul tu. So saya jenis yang tak bagi sangat banyak signal. Saya bagi signal okey-okey yang berkualiti lah. Yalah. Masa tu kita pun modal tak ada. So kita entry ikut pada modal kita je lah. Betul tu. Okay. So sekarang ni yang ni faham Ada soalan ke? Kekeliruan ni faham cikgu. apa ke nak TP macam mana? Okey. TP Saya tahu tanya. kan? Tahu TP take profit ambil dia punya kalau macam kita sell, kalau kita nak profit nak ambil dia punya TP dia ambil pada resistance ke support? Support. Jadi V kalau kita sell kita ambil support lah V lah. V jugalah. Sebab V kan sepatutnya dia akan buat buy. So maksudnya bila kita sell dia akan buat rejection naik lah. Sebab tu kita TP kita kat kawasan buy ni. Kalau kita buy, kita A, kita cari dia punya TP dekat V lah. Kalau kita buy, kita nak TP ke dekat roof A. A juga. Betul lah. Betul. Kita sebab kita buy dekat V. Okey betul faham. Sebab A ni ada rejection sell. So kita buy, kita nak tak nak rejection sell waktu kita buy. Nanti kita duit kita tiba dah floating banyak biru, tiba dia turun jadi sikit balik kan floating. Sayang. Okay. So yang tu sangat senang lah kalau pattern teknik ni. Tapi ni kena pakai yang penting untuk direction. Betul. Macam UJ kan, tengok UJ. Okay, UJ baru-baru ni dekat atas ni kan ada engulfing. Engulfing solid. Sini engulfing solid kan. Buy. Betul solid buy. Tapi dia break bawah, betul tak? Macam saya cakap ni 90% kalau buy solid ni boleh pergi. Tapi kenapa dia break? Sebab kawasan ni clean, dia tak ada apa-apa direction momentum support. Contohlah kalau sini dah tak ada kat H4, kita check dekat time frame kecil. Kat H1 ada tak? H1 kat sini ada tak apa-apa momentum support? Kat sini tadi dia reject. Sini dia rejection. Sini tak ada apa-apa reason untuk dia reject. Dia straight ni. Dia straight. So kalau dia ada macam ni ada tak apa. Tapi kat sini dia tak ada apa-apa. So dia tak ada reason untuk reject. Okay, kita pergi MT20. MT20 pun tak ada reason untuk dia reject kat sini. Tapi dia naik. So macam dia bagi tricky lah. Dia macam sepatutnya dia tak boleh reject kat kawasan ni. Dia kena ada support baru dia buat rejection. So siapa yang buy waktu kat sini memang dia break lah. Dia break sebab dia nak cari kawasan bawah ni. Bawah ni ada lagi support. Macam sekarang H4 atas ni dah buat lah fake out setup. Kat sini dia buat lagi sekali. Tapi kawasan ni kita check kawasan ni ada tak reason untuk dia reject. Kalau ada tak apa, boleh dah makan. Kita check kat situ H1 buat H4 tak ada. H1 ada kan kat sini ada. Kalau kita buka line chart ada momentum kan, momentum support betul tak? So ada reason lah untuk dia reject sini. So kita check balik, kita tengok rejection dia betul tak dia reject. Betul-betul dia reject first touch kat sini dia naik kan. Sini first touch kan? Betul. So dia naik. Kalau dapat entry first touch boleh lah. Macam saya cakap first touch tak ada masalah. Tapi jangan berharap untuk hold. Bukan setup H1 untuk kita hold. So potensi dia 50 pip dapatlah makan. Tapi
Jangan potensi untuk dia masih turun, masih ada. Sebab kalau kita pergi H4 kan, okay, H4 zoom in sikit kat line chart, H4 tak ada momentum. Kalau ada pun dekat bawah sini, betul tak? Betul. Masih jauh lah. Tapi kalau buka daily, zoom in sikit, daily pun sama dekat bawah sikit. Betul tak? Betul. So dia high risk lah. Dia macam high risk lah untuk kita hold buy selagi tak masuk zone yang sepatutnya. Zone direction kita lah dekat daily. Daily adalah zone direction kita. Setiap pergi tu dia pergi kalau macam ni, naik sikit, turun banyak, kita makin slow. Price memang akan kejar. Tengok macam ni kan. Dia berkejar, dia turun. Sekarang ni price dia kejar on base juga. Inilah direction kita sebenarnya. Kalau atas ni, kita check dia naik sikit, turun banyak. Kita boleh check sini, fresh ke tak. Kita check dulu. Fresh lagi. So kalau dia pacak, kalau dia pacak boleh kejar sini. Kita boleh tunggu. Kita boleh tunggu kat situ lah. Boleh sini, tapi yang masih fresh sini ada lagi ke bawah ni. Sini ada lagi. Kat sini kan. Sebab dia tu naik sikit, turun banyak. Kat situ boleh juga. Yang penting kita kena check lah sebab setiap masa dia akan buat perubahan trend, perubahan setup lah. Kadang-kadang bila dia buat kat sini boleh jadi momentum baru kat sini. Tiba-tiba dia pacak satu batang ke. Tu kita tengok nanti current price. Sebab tu saya cakap kita kena tengok current price. Kalau H4 saja, boleh pakai H4 saja. Tapi direction mesti dekat daily juga. Lagi cun bila macam ni, dalam zone daily tadi merah ni, ada H4 kat atas sikit lah kat sini. Supaya dapat shot lagi. Tapi jangan fikir kena sikit lagi. Boleh lah layan kat situ. Okay, jadi faham soal semua ni? Faham cikgu. Faham. Okay. Ada soalan tak? Soalan saya, kalau macam kita nak entry pakai line check pun dah okey je cikgu kan? Okey sangat. Memang pakai line chart. Sebab kita kalau pakai line chart tu adalah harga yang sebenar dia. Lepas kita marking zone guna ni. Marking zone guna body sekali. Yang shadow. Okey, faham. So kita tak payah ni lah. Biasa sebelum ni saya marking untuk current price je guna line chart. Lepas tu saya nak cari entry, saya pakai inilah engulf lah, solid engulf. Engulf kan. Jadi kita ajar engulf. Engulf tu pun pakai selepas kita pakai momentum ni. Dia macam 2 kali makan lah kalau ikutkan. Okey, faham. Okay, so kita ajar fake out momentum. Tadi kita ajar SN